بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sudah lama ya kita tidak ada majlis. Saya pun dah ingat dah lebih daripada setahun ya, lebih. Hari ini adalah hari yang bersejarah ya. Tahu tak apa hari ini? Apa dia hari ini? Ya? Hari jadi Rasulullah, bagusnya. Maulidur Rasul. Maulidur Rasul maknanya hari jadi ya. Maulid, hari jadi Rasul ya. Hari jadi Rasulullah yang keberapa? Susah sikit nak jawab lah kalau yang keberapa ya. Jadi hari ini 12 hari bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Berarti Nabi dilahirkan bila? Pada 12 hari bulan Rabiul Awal pada tahun berapa? Yang kita tahu tahun gajah ya. Tak ada nombor tahun gajah tak ada nombor. Pada masa itu dia belum ada kalender lagi. Belum ada kalender tidak ada kalender hijrah berapa dan hijrah itu tahun kalender hijrah itu hanya bermula lebih kurang 7-8 tahun setelah wafat Nabi SAW. Pada masa itu tidak ada. Pada masa Nabi wafat belum ada kalender lagi. Bila Nabi SAW melakukan hijrah daripada Mekah ke Yathrib pada masa itu, belum ada kalender. Sehinggalah Nabi wafat, tidak ada kalender. Jadi macam mana mereka nak tahu bila sesuatu perkara itu berlaku Mereka hanya mengingat mungkin satu-satu peristiwa yang berlaku Jadi tahun gajah itu ialah tahun, apa peristiwa yang berlaku pada tahun gajah itu, pada tahun Nabi dilahirkan itu ialah tentera bergajah datang daripada Yaman. Yaman pada masa itu di bawah penguasaan orang Kristian. Governornya nama Abrahah. Dia nak datang menyerang Kaabah, meruntuhkan Kaabah. Kerana Kaabah memang sejak dari zaman Nabi Ibrahim AS lagi sudah menjadi tumpuan orang untuk beribadat. Hanya sahaja beberapa lama selepas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan keturunan mereka, Kaabah itu sudah jadi pusat penyembahan berhala. Bagaimanapun orang Arab masih lagi melakukan ibadat haji, walaupun dengan cara yang memang tidak sesuai lah mereka membuat misalnya menyembah berhala di sekeliling Kaabah itu, dan kemudian mereka tawaf dan dalam keadaan berbogil, tidak ada pakaian dan sebagainya, tetapi masih merupakan tumpuan orang Arab Jadi di sini membuatkan penguasa
Kristian yang berkuasa di Yaman pada masa itu merasa iri hati. Dia nak runtuhkan Kaabah itu supaya orang akan berpindah ke Yaman pula. Tetapi seperti yang kita baca dalam surah Al-Fil, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak lihat apa yang telah bagaimana Allah telah perlakukan dengan tentera bergajah ini, ashabul fil, ya. Jadi Allah menghancurkan mereka, ya, dan mendatangkan burung ababil, ya, dan yang melemparkan, mencampakkan batu-batu daripada neraka, ya. Itu teruslah tahu cerita itu. Dan pada tahun itulah, peristiwa itulah, maka Nabi dilahirkan pada tahun gajah itu, ya. Dan tahun gajah ini sebenarnya berlaku 52 tahun sebelum hijrah. 52 tahun sebelum hijrah. 52 tahun, ya. 52 tahun sebelum hijrah. Ya. Artinya umur Rasulullah SAW pada ketika hijrah itu ialah 52 tahun. 52 tahun. Jadi kalau kita nak kira umur Nabi, dia lahirkan 50 tahun sebelum hijrah, kita ambil tahun ini 1445 campur 52, artinya Nabi dilahirkan 1497 tahun yang lalu, ya. Lagi 3 tahun cukup umur Nabi, ya, 1500 tahun. Ikut kiraan hijrah. Tetapi kalau ikut kiraan tahun Masihi, tahun ini adalah tahun 2023. Nabi dilahirkan pada tahun, ya, orang sejarawan telah buat, ya, perkiraan pada tahun 570 Masihi. Artinya 2023 tolak 570, berapa? 1453 tahun. 1453. Jadi ada nampak lebih, ya. Tahun hijrah lebih, ya. Memanglah, ya. Kerana tahun hijrah itu pendek, ya. 11 hari lebih pendek daripada tahun Masihi, ya. Jadi setiap tahun kita tahu, ya. Tahun depan sambutan Maulidur Rasul ialah 28 tolak 11 lebih kurang, ya. Jadi 17 hari bulan 17 hari September tahun depan Maulidur Rasul, ya. Tahun selepas itu tolak lagi 10 hari, 7 hari bulan September, ya. Jadi dia sentiasa, ya, makin cepat, ya. Dan itu sebabnya, ya, 1490 tahun, 90 tahun dulu, ya, seorang manusia dilahirkan, ya, yang bernama Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya, ya. Hinggalah, ya, di nasabnya itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita pada hari ini nak menyambut kelahiran ataupun ulang tahun kelahiran itu. Kenapa kita nak sambut ulang tahun kelahiran itu, ya? Adik, siapa nama? Muhammad, ya. Nama Muhammad juga, ya. Ada biasa sambut birthday. Biasa, tiap-tiap tahun sambut birthday, ya. Dapat hadiah,
semua bapa apa ni, keluarga semua sambut meriah Jadi kita semua, siapa yang tak pernah sambut birthday sini? Maksudnya tak ada orang yang tak pernah sambut birthday Kenapa kita sambut birthday? Kerana kita nak melahirkan kegembiraan. Kita nak melahirkan perasaan kasih sayang kepada orang yang birthday-nya disambut itu sama ada anak kita ke, bapa kita ke, isteri kita ke, adik-beradik kita ke. Sesiapa yang kita rasa sangat rapat dengan kita dan kita nak menunjukkan kasih sayang kita kepada dia, kita sambut peristiwa-peristiwa seperti terutamanya macam hari lahir. Kita biasa juga sambut hari lahir yang di Pertuan Agong ataupun baginda Sultan ada hari lahir masing-masing, hari keputeraan masing-masing yang kita sambut dengan cuti, dengan buat keramaian-keramaian. Kita juga sambut hari lahir negara kita. Baru lagi hari lahir negara Malaysia bila? 16 September hari lahir Malaysia. 31 Ogos tu merdeka. Merdeka Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu sudah lahir pada tahun 1948. Jadi bukan 31 Ogos 57 bukan hari lahir Persekutuan Tanah Melayu, tetapi 16 September ialah hari lahir negara Malaysia. Ini kita sambut peristiwa-peristiwa seperti ini. Tetapi ada orang kata peristiwa kelahiran Rasulullah kita tak perlu sambut, tak boleh sambut, bid'ah. Kenapa? Nabi tak buat, dia kata. Pada masa Nabi tidak buat majlis sambut hari jadi. Saya tak naklah pergi panjang lebar tentang madai. Kalau saya katakan ulama sudah sepakat terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahawa tidak ada apa-apa masalah bagi kita menyambut kelahiran Nabi, merayakan kelahiran baginda Rasulullah SAW, terutama dengan mengadakan majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis ilmu, berkumpul beramai-ramai, mengucapkan selawat dan segala perkara-perkara yang memang dituntut oleh syarak, memang disunatkan oleh syarak. Perkumpulan majlis ilmu, berselawat, semua itu adalah dituntut oleh syarak. Ataupun pada hari Maulid Rasul ni kita memberi sedekah kepada para miskin, memberi sedekah kepada anak-anak yatim. Jadi apa halangannya di situ Jadi orang yang mengatakan kita tidak wajar menyambut merayakan hari keputeraan Rasulullah SAW, maksudnya tidak berapa tepat dan ulama sudah sepakat sejak beratus-ratus tahun untuk melakukan jadi itu sebagai mukadimahnya tidak apa kita menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Tapi soalnya bagaimana? Kenapa kita mesti sambut? Kenapa kita mesti menunjukkan atau menzahirkan perasaan kasih sayang kepada Rasulullah SAW? Kenapa? Di sini kita kena merujuk kepada Al-Quran. Kita merujuk kepada Al-Quran. Saya akan bacakan satu-satu insya-Allah. Apa dia ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan kewajipan kita melahirkan kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Bukan saja satu keharusan
ataupun suatu galakan ataupun macam boleh buat ataupun elok dibuat, ya, disukai untuk dibuat, tetapi sebenarnya wajib, ya, bukannya sesuatu yang optional, ya. Misalnya kita baca dalam surah Al-Ma'idah, ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 91 ya. 92 ya. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wahdharu. Fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah itu maksudnya di sini jaga-jaga. Sekiranya kamu tidak taat ataupun kamu tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, kamu dalam bahaya. Kamu mungkin ditimpa musibah, ya. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan, ya, amanah Allah dengan jelas. Jadi di situ kita dikehendaki mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, ya. Allah mengutuskan Rasulnya dengan perintah-perintah yang mesti ditaati dan diikuti, ya. Dan Rasul menyampaikan perintah-perintah itu, ya. Artinya dia berjasa, sangat berjasa yang sangat besar, ya. Kalau Nabi itu enggan menyampaikan, ya, ataupun gagal untuk menyampaikan perintah Allah itu, apa akan berlaku? Maka kita, kalau sudah diberi amanah untuk menyampaikan kepada kita dan kemudian Nabi tidak nak lakukan, ataupun Nabi sambil lewa saja, ya, mungkin dia akan disiksa lah. Tapi kita pun akan kena siksa juga, betul tak? Kerana sudah tidak tahu apa yang Allah menghendaki daripada kita, ya. Jadi semua orang dalam keadaan bahaya, ya. Berhati-hatilah dia. Oleh kerana Nabi itu amanah, dia menyampaikan, tetapi kalau kita tidak ikut, itu masalah kita, ya. Tetapi apabila Nabi menyampaikan itu, berarti, ya, dia telah melakukannya dengan penuh amanah dan penuh tanggungjawab, ya. Jadi wajarlah kita berterima kasih kepada baginda, ya. Kemudian dalam surah An-Nisa, ya, dalam surah An-Nisa ayat 91, dia kata, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha." Seperti macam tadi juga, ya. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk jadi pemelihara mereka, ya. Jadi Nabi bukan datang diturunkan untuk memelihara kita. Kalau kita tak nak ikut, dia punya dosa pada kita, ya. Tetapi sebagaimana yang saya akan cakap seperti ini, ya, Nabi tidak berpuas hati dengan semata-mata menyampaikan, ya. Jadi sifat dia lebih daripada itu, ya. Dan itu yang patut kita hargai, ya. Lebih daripada semata-mata menyampaikan, ya. Kalau dia menyampaikan begitu saja, kemudian dibiarkan, okey, kau nak terima. Dia tidak
dipinta untuk menjadi penjaga kepada kita, memastikan kita ikut. Tak. Tetapi dia telah berbuat lebih daripada itu. Saya akan ceritakan kemudian, insyaAllah. Dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur, Allah berfirman, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan panggilan Rasul itu, artinya apabila Rasul itu menyeru kita kepada sesuatu, jangan kamu buat macam kawan-kawan kita ajak kita buat sesuatu. Ini bukan orang biasa. Ini Rasul yang mengajak kamu. Dia mengajak kamu untuk beriman. Dia mengajak kamu untuk menyeru kepada kebaikan, berbuat kebaikan. Dia ajak kamu untuk mencegah kemungkaran. Ajakan Rasul itu bukan sebarang ajakan. Kamu mesti ikut. Bukan macam kawan ajak pergi minum kopi, kawan ajak pergi fishing, kawan ajak pergi buat apa-apa. Jangan samakan dengan ajakan Rasul kepada kita untuk berbuat sesuatu. Surah An-Nur, ayat ke-62. Sorry, 63. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwadha. Allah tahu siapa di kalangan kamu yang banyak bagi excuse. Sentiasa nak penting lah kan. Bagi macam-macam excuse. Tak boleh lah, saya sibuk lah, hari ni tak dapat dan sebagainya. Banyak berlaku pada masa itu. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Maka dia kata hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cubaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi kalau kita cuba nak mengelak daripada mengikut perintah Rasul tu, terimalah. Allah bagi warning, jaga-jaga. Mungkin kamu akan terima fitnah ataupun azab. Dan dalam surah, saya bacakan sampai habisnya. Dalam suratul Fath, dalam suratul Fath, dia kata apa? Inna, Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutuskan kamu wahai Muhammad sebagai saksi kepada kita semua, kepada manusia semua. Allah akan menjadi saksi. Nabi Rasulullah SAW akan menjadi saksi. Di hari kiamat nanti dia akan menjadi saksi. Siapa di antara kita ini yang mengikut apa yang Allah telah
sampaikan melalui baginda. Dia kata, ya betul, ya. Si Fuad telah buat patuh pada apa yang engkau perintahkan, ya Allah. Ana sebagai saksi. Nabi akan bercakap bagi pihak kita di depan Allah, ya, saksi di hadapan setiap orang daripada kita, ya, satu-satu, bukan secara kumpulan, bukan semua warga Kondo Sri Alam semua sudah ikut perintah, seorang-seorang akan sebut nama, ya. Kemudian pembawa berita gembira, sebagai pembawa berita gembira, ya. Artinya berita gembira kepada orang-orang yang patuh kepada perintah Allah Ta'ala, dan pemberi amaran, warning kepada siapa yang tidak patuh kepada perintah, ya. Oleh kerana itu, dia kata, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, ya, menguatkan agama Allah, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang, ya. Ini artinya kita manfaatkan, ya, kehadiran Rasulullah SAW itu, ya, untuk melakukan itu supaya kita akan dipersaksikan, ya, dengan sewajarnya, ya. Dan oleh kerana itu, ya, kita dapati dalam surah Al-Ahzab, ya, surah ke-33 ayat 6, di mana Allah memberitahu An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dibandingkan diri mereka sendiri. Macam mana tu, ya? Ada diceritakan, ya, Sayyidina Umar Al-Khattab, satu hari dia pergi kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku kasih kepada engkau, ya, di atas semua orang dalam dunia ini, melainkan diri aku di antara dua sisi aku, ya. Selain daripada diri aku ni, engkaulah orang yang paling aku kasihi. Dia kata kepada Rasulullah. Apa Rasulullah jawab? Tidak beriman seseorang itu, sehingga akulah yang dia kasihi, melebihi daripada ibunya, bapaknya, saudaranya, dan daripada seluruh manusia. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau aku bukan yang dikasihinya lebih daripada dirinya sendiri, daripada ibu bapa dia, daripada saudara mara dia, daripada segala apa, segala orang dalam dunia ni. Kalau aku tidak menjadi yang terlebih dikasihi, dia belum cukup, belum sempurna iman dia. Jadi bila Sayyidina Umar dengar tu, sekarang ni engkau lah orang yang aku kasih engkau lebih daripada diri aku sendiri. Sekarang baru sempurna semua itu, ya. Menunjukkan macam mana kita macam mana kalau kita nak sampai ke satu, nak menyempurnakan iman kita, kita mestilah mengasihi Rasulullah lebih daripada semua orang, termasuk diri kita sendiri.
Macam mana nak mendapatkan perasaan ini? Macam mana nak cinta, kasih kepada Rasulullah sampai ke tahap itu? Maka ada pepatah kata apa? Tak kenal maka tak cinta, kan? Tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita nak mencintai, mengasihi Rasulullah kalau kita tak kenal pada Rasulullah? Orang yang hidup pada zaman dia, sahabat-sahabat semua, senang kan? Dia kenal. Jumpa dia setiap hari. Kita macam mana? Kita macam mana kita nak kenal? Bukan tiap-tiap orang boleh dapat mimpi jumpa Rasulullah tiap-tiap malam. Kan? Setahun sekali pun tak tentu lagi. Kan? Entah-entah bukan Rasulullah pun. Iblis menyamar sebagai Rasulullah. Macam mana kita nak tahu? Kita tak pernah tengok Rasulullah masa hidup dia. Kan? Kemudian datang satu orang dalam mimpi kita, kata aku Rasulullah. Macam mana kita tahu itu bukan itu Rasulullah? Kita tak. Ya. Mungkin dia menyerupai Rasulullah saja, kan? Jadi macam mana? Ya, macam mana nak mengenal Rasulullah? Ya. Jadi disitulah para ulama kita, ya, telah memikirkan hal ini, ya. Dan telah dalam sejak zaman Rasulullah sendiri, ini sudah 1400 tahun lebih ni tadi, mengajarkan, berusaha untuk menyampaikan pengetahuan, pengenalan kepada Rasulullah itu kepada kita melalui apa, menulis kitab-kitab berkenaan dengan apa, syama'il Rasulullah. Ada kitab-kitab syama'il yang menerangkan sifat-sifat Rasulullah. Ada kitab-kitab hadis yang menerangkan apa percakapan Rasulullah, apa perkataan dia, apa perbuatan dia, apa benda yang dia persetujui, ya. Misalnya yang dikatakan percakapan tu hadis, apa dia kata, ya. Macam dia kata tadi, kamu tidak sempurna iman kalau kamu tidak mengasihi aku lebih daripada sekalian manusia. Itu percakapan dia. Dan perbuatan dia, apa yang dia buat. Kita tengok orang Padang, oh, dia sembahyang macam ni, dia angkat tangan, takbir, kemudian dia letak tangan dia atas pusat dia ke, kemudian dia rokok. Jadi orang tengok perbuatan dia, itu dia jadi ikutan, ataupun dia hadir dalam suatu keramaian, ada orang berbuat sesuatu, dia senyum saja tengok. Artinya dia suka benda itu. Dia tidak melarang benda itu dilakukan. Walaupun dia tidak menyuruh, tetapi dia tak apa-apa, boleh saja. Artinya kita boleh buat benda itu sebab Nabi tidak tegur bila kita buat. Jadi semua ini ada terkumpul dalam apa yang dipanggil kitab-kitab hadis, beribu-ribu hadis. Dan kemudian ulama buat penilaian yang hadis ini dipanggil sahih, artinya pasti, sudah pasti tahap datang pada Nabi, ya. Tetapi tidaklah begitu pasti. Kerana hadis yang sahih itu mungkin ada juga boleh juga tak betul juga. Kenapa? Kerana hadis sahih ini mungkin satu orang saja atau dua orang saja yang meriwayatkan, ya, yang nampak Nabi buat sesuatu ataupun yang mendengar Nabi berkata sesuatu, ya. Di atas hadis sahih ini ada lagi apa yang dipanggil hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh sebegitu banyak orang sehingga tidak ada syak lagi bahawa ini memang datang daripada Nabi. Ya. Jadi yang hadis yang paling mutawatir sekali adalah Al-Quran Karim. Al-Quran ini diriwayatkan oleh begitu ramai orang
sehingga kita tidak ada sebarang syak bahawa setiap huruf yang ada dalam Quran itu sah datang daripada Nabi SAW. Jadi kita boleh percaya kepada dia 100%, tidak ada syak. Hadis walaupun sahih masih ada sedikit elemen ya. Tapi bukan bermakna bila sahih itu sudah ada kategorinya. Kalau kita tak ikut, kalau dia melarang sesuatu kita tak ikut, dosa dah tu. Ingat, kalau kita buat juga ya. Kemudian ada hadis yang dhaif, ada hadis yang bagus saja, dan kategori dia ialah kalau dia dhaif tu kita tidak boleh jadikan sumber hukum, tetapi kita boleh lakukan sebagai untuk menambah untuk ibadat ya, terutama ibadat-ibadat yang sunat. Dan yang ketiganya ialah sirah Rasulullah, sirah atau perjalanan hidup Rasulullah ya, cerita-cerita yang tentang kehidupan Rasulullah, macam mana baginda lahir, apa semuanya, cerita tentang malaikat datang berlaku dan sebagainya. Cerita ini tidak ada bertaraf mutawatir atau sahih atau dhaif pun tidak ada. Dia hanya merupakan cerita-cerita ya. Tidak ada kepastian ya, sama ada benar atau tidak ya. Kalau kita tak nak percaya pun tak apa ya. Tak menjadi kesalahan kalau kita tak mau percaya. Misalnya baginda berkahwin dengan Siti Khadijah semasa berumur 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun ya. Nak percaya tak percaya? Kan? Kalau kita kata susah nak percaya lah, sebab kalau orang umur 40 tahun, kalau perempuan umur 40 tahun ya, kemudian selepas dia kahwin tu, dia berapa kali Siti Khadijah mengandung dan melahirkan. Jadi dia melahirkan berapa? 6 kali dia mengandung, tetapi dua orang anak ya. Yang pertama ya, seorang lelaki meninggal dunia umur 20 tahun. Anak yang ke-6 meninggal dunia juga ya, masih kecil. Yang hidup perempuan saja, 4 orang ya. Dan jadi yang terakhir tu kalau kita kira-kira kalau dia berumur 40 tahun semasa melahirkan 41 tahun semasa melahirkan anak yang pertama tu, anak yang bongsu tu dilahirkan pada masa dia berumur sudah lebih 50 tahun. Sudah lebih 50 tahun. Adakah kata-kata kita boleh yakin kan, percaya? Mungkin pada zaman itu boleh. Kita tengok misalnya baru-baru ni saya terbaca satu cerita orang di Pakistan tapi dia duduk dalam kawasan gunung. Dia makan hanya sayur-sayur saja, vegetarian orang Islam. Tetapi di situ orang sihat Orang lelaki dia banyak yang umur 100 tahun lebih. Begitu. Perempuan pun begitu juga. Dan ada perempuan yang umur 60 tahun lebih melahirkan anak. Artinya umur lebih 60 tahun tak putus haid lagi. Jadi tak mustahil. Tak mustahil Siti Khadijah mengandung dan melahirkan anak pada umur 55 tahun. Seperti juga pengasuh Rasulullah. Siapa nama pengasuh Rasulullah? Kalau kita baca, iaitu Barakah. Nama dia Barakah. Kemudian dikenali dengan nama Ummu Aiman. Dia seorang wanita kulit hitam. Dan dia berumur 10
tahun semasa Rasulullah lahir, kan? Dan selepas wafat ibu dia sejak Aminah, jadi Bararah ni sebagai ganti kepada ibu kepada Rasulullah, dan dialah yang memeliharanya, mengasuhnya setiap hari, kan? Kemudian bila Rasulullah sudah dewasa berkahwin dengan Siti Khadijah, ya, dia berkahwin dengan orang luar Madinah, tapi kemudian suami dia meninggal, dia balik, dan Rasulullah kahwinkan dia dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini hamba yang akhirnya menjadi anak angkat kepada Rasulullah, ya. Dan dia mendapat seorang anak namanya Usamah bin Zaid, ya, yang Nabi lantik pada tahun yang Nabi wafat itu untuk pergi mengepalai tentera Islam, pergi berperang di Syam, ya. Pada masa itu umur Usamah 17 tahun. Jadi kalau kita kira balik, berapa tahun umur Aiman semasa melahirkan, ya, semasa Barakah melahirkan Usamah ni, umur dia 53 tahun. Artinya janganlah kalau kita sekarang ni, janganlah ada perempuan yang melahirkan, tapi itu dalam sejarah sudah ada. Jadi tidak mustahil bagi Siti Khadijah melahirkan anak pada umur 51 tahun. Ya, tak mustahil. Tetapi mungkin kata-kata, kita skeptikal, tak percaya. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahawa sebenarnya umur dia 28 tahun saja berkahwin dengan Nabi. Rasulullah pada masa itu berumur 25 tahun. Jadi hanya perbezaan 3 tahun saja. Dan cerita ini lebih masuk akal juga. Kenapa? Kalau Nabi, kalau Siti Khadijah berumur 40 tahun, artinya Siti Khadijah kahwin dengan dulu dua orang suami, ya. Anak-anak dia sudah dekat sebaya dengan Rasulullah. Tapi tidak ada cerita tentang anak-anak Siti Khadijah yang sebaya dengan Rasulullah. Semuanya sebaya dengan anak-anak, tua sikit daripada anak-anak dia dengan Rasulullah, ya. Jadi berarti boleh masuk akal juga kalau kita katakan bahawa Siti Khadijah sebenarnya berumur 28 tahun semasa kahwin dengan begitu juga dengan kita misalnya Siti Aisyah, ya. Kebanyakan orang mengatakan dia berkahwin pada umur 9 tahun bersatu, ya. 6 tahun dia angkat nikah, tapi 9 tahun bersatu sebab masa dia sudah balik. Tetapi ada pula riwayat lain, orang yang buat penyelidikan lain yang mengatakan sebenarnya umur dia semasa kahwin dengan Rasulullah itu sudah 17-18 tahun. Bukan semudah itu, ya. Kerana ada banyak lagi bukti-bukti yang menunjukkan bahawa umur itu lebih tepat, ya. Jadi terpulang kepada kita sama ada nak percaya atau tak percaya. Artinya benda itu bukan sesuatu yang kalau tak percaya berdosa. Kerana dia tidak ada taraf, ya. Mesti kita percaya, macam kita mesti percaya pada Quran, atau kita mesti percaya kepada hadis sahih atau hadis mutawatir, ini semua ni tak sampai di tahap itu, ya. Jadi ini cerita-cerita ni walau bagaimanapun dia memberikan kita mengenal Rasulullah. Dan tujuan apa kita nak mesti kenal Rasulullah ni? Kerana kita nak menzahirkan dalam diri kita kasih sayang, kecintaan kepada kita. Ya. Sudah faham? Jadi bagi saya lebih sikit lah, ya. Saya lebih sikit, ya. Jadi saya nak simpulkan, ya. Beberapa sebab kenapa kita mesti mengasihi, mencintai Rasulullah ini, ya. Kita tengok, selepas perang Badar, di mana ketua-ketua Quraisy, ya,
terbunuh ramai. Abu Jahal, Utbah, apa semua tu, semua ketua-ketua kepala-kepala Quraisy ni semua terbunuh. Masuk dalam lubang, kan? Jadi yang tinggal jadi ketua di Mekah siapa? Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ni kita kata musuh lah, Perang Uhud dia jadi ketua dia. 1 tahun selepas perang Badar, Abu Sufyan jadi. Kemudian dalam peperangan Khandaq, pun dia jadi ketua Quraisy. Tetapi tak berapa lama selepas peperangan Khandaq itu, malah selepas peristiwa Hudaibiyah pun, selepas itu Nabi SAW berkahwin dengan anak Abu Sufyan, iaitu bernama Ramlah binti Abu Sufyan, atau dikenali dengan nama Ummu Habibah. Nabi kahwin dengan anak Abu Sufyan, anak kena musuh dia yang paling ketat. Dan apabila Abu Sufyan mendapat berita itu, wajah dia muka dia menjadi bersinar-sinar, gembira, bangga. Ini musuh Nabi. Bila mendengar anak dia kahwin dengan Nabi, anak dia sudah Islam lah. Dia belum Islam lagi, tapi anak dia merasa bangga. Jadi kalau musuh boleh perasaan begitu, mendapat menantu Nabi itu, kita ni macam mana? Kan? Bila mendengar Nabi atau tak ada masa bangga kita. Jadi okey. Ada 4 perkara yang saya nak ringkaskan lah. Kenapa kita kena mengasihi, mencintai Rasulullah SAW? Pertama, sebab apa kita suka seorang tu? Kenapa kita fall in love? Kenapa perempuan fall in love dengan lelaki atau lelaki fall in love dengan perempuan? Kerana cantik kan? Cantik wajah dia. Lelaki tu handsome, perempuan tu cantik, jadi kita fall in love. Nabi ni mempunyai paras wajah yang tersangatlah handsome. Jadi siapa yang melihat wajah Nabi, ada yang melihat terpukul, terpesona. Ada satu orang tu, dia tengok apa dia tak boleh nak. Jadi Nabi tanya dia, apa hal dengan kamu? Kan, tengok aku macam tu. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak boleh nak elakkan, nak palingkan muka aku daripada melihat kau kan. Engkau terlalu cantik. Ya, sampai itu sekali. Ada dibayangkan wajah Nabi itu macam matahari ataupun macam bulan purnama. Jadi kita tak boleh bayangkan bagaimana cantiknya Nabi itu, bagaimana harumnya, bila dia lalu tu orang boleh cium bau wangi walaupun dia tidak pakai perfume. Dan itu wajah dia, itu tubuh badan dia, jasad dia. Akhlak dia pula, yang kedua, akhlak dia tu sempurna. Kejujuran dia, kemurahan dia, keberanian dia, kesetiaan dia, merendah diri, baik, sabar, tegas, berintegriti, sifat pemalu, sifat kelembut, semua sifat-sifat yang bagus. Semua boleh bayangkan apa sahaja sifat yang bagus yang ada pada manusia ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada sifat-sifat yang tercela. Tidak ada sifat-sifat yang tercela, walau sedikit pun. Bersih. Sifat
ceria apa? Marah ke, pengotor ke, apa semua cakap kasar ke, apa ni, tangan, apa saja sifat yang kita kata manusia, yang ada pada manusia ni, yang buruk, tidak ada sedikit pun pada Rasulullah. Sedangkan semua sifat-sifat yang baik ada pada dia. Ya. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana sifat Rasulullah itu? Sifat dia adalah seperti dalam Quran. Sifat dia adalah Al-Quran yang berjalan. Dia tu Al-Quran. Ya. Segala apa yang baik yang dianjurkan dalam Quran itu ada semua dalam diri dia. Ya. Itu dah ketiganya. Yang keempatnya, pada suatu malam, Nabi bersama beberapa sahabat berada di perkuburan Baqi, dan dia kata, aku sangat rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Digunakan perkataan ikhwani, adik-beradikku. Jadi sahabat dia tanya, tapi bukankah kami adik-beradik kau? Bukankah kami saudara-saudara kau? Ya? Rasulullah kata tidak. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku, adik-beradikku adalah mereka yang belum lahir lagi. Mereka yang beriman dengan aku yang belum lahir lagi. Maksudnya siapa? Kita lah. Kita lah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sebagai saudara-saudara dia, adik-beradik dia, sahabat-sahabat dia. Dan dia sangat merindui kita untuk bertemu dengan kita di akhirat kelak. Untuk datang bersama-sama dengan dia ke Telaga Al-Kautsar. Dan itu dia menjadi kita punya tempat meeting point, appointment. Siapa yang beriman dengan Allah dan mengasihi aku, kita buat pertemuan, janji, appointment, bertemu di Telaga Al-Kautsar. Telaga yang di syurga, telaga yang kalau kita minum seteguk tidak akan dahaga selama-lamanya. Dan kitalah sahabat, saudara-saudara, ikhwan yang dinantikan oleh Rasulullah. Jadi adakah kita tidak berterima kasih? Kita tidak menyayangi baginda sebagaimana baginda sangat rindu untuk bertemu dengan kita. Dan yang terakhir sekali, setiap Rasul, setiap Nabi itu Allah bagi keistimewaan suatu doa yang tidak akan ditolak, yang dimakbulkan. Jadi kita boleh berdoa, tetapi terpulang kepada Allah untuk sama ada doa itu akan dimakbulkan atau tidak. Ingat. Tetapi ada satu doa dibagi kepada setiap Rasul, itu satu doa. Yang kau minta doa itu akan dimakbulkan. Dan semua Nabi dan Rasul-Rasul ini telah berdoa dengan doa yang itu, yang pada masa hidup mereka. Jadi dah tak ada lagi doa yang makbul ni pada mereka, melainkan Nabi kita SAW. Kerana dia kata, aku simpan doa itu, doa yang special itu untuk di hari kiamat nanti, untuk aku perkenankan bagi sesiapa yang minta syafaat daripada minta syafaat aku. Syafaat itu maksudnya apa? Dia macam pas lah kan. Kalau kita buat satu kesalahan, kita pergi kepada satu orang tu, dia boleh, dia ni kawan saya, boleh lepas. Kan? Dia boleh cakap pada hakim juga atau pada siapa yang berkuasa tu, lepaskan dia ni. Saya jamin dia ni.
Okey. Nabi akan gunakan itu tadi untuk memberi syafaat pada hari kiamat kepada sesiapa saja yang yang layak mendapat syafaat itu. Artinya orang yang kasih kepada dia, yang taat kepada dia, yang beriman dengan dia, ya kan? Yang beriman dengan Allah, dengan dia. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan syafaat itu? Banyak cara lah. Yang menunaikan segala ibadat yang diperintahkan, yang diwajibkan, meninggalkan segala apa yang dilarang, membanyakkan berselawat kepada Nabi, menziarah Nabi, memberi makan anak-anak yatim, dan semua benda-benda yang merapatkan ataupun menzahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah untuk mendapatkan syafaat itu. Jadi itu sebabnya sebabnya dan saya akhiri dengan membaca ayat daripada surah At-Taubah. Surat At-Taubah ayat yang kedua dan akhir daripada surah At-Taubah yang selalu dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaum kamu sendiri, ataupun daripada kalangan kamu, sebangsa dengan kamu, sejenis dengan kamu, boleh katakan satu hati dengan kamu lah. Ini dia tadi, adik-beradik kita ni, yang menganggap kita sebagai adik-beradik ini tadi, sebagai saudara tadi kan. Itulah dia. Telah datang seorang rasul daripada kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kamu. Berat terasa olehnya penderitaan kamu. Dia tahu penderitaan kita. Macam mana dia tahu? Tuhan telah bagi dia nampak kepada masa depan. Tuhan telah bagi nampak. Dia tahu apa yang akan berlaku di akhir zaman. Pada masa dia hidup itu, Tuhan dah tunjukkan kepada dia apa yang akan berlaku di akhir zaman. Jadi dia boleh kata, itu akan berlaku di akhir zaman, ini akan berlaku, itu akan berlaku. Orang akan membina bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, berlumba-lumba. Semua itu ada. Kita boleh baca berbagai-bagai hadis yang menunjukkan peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Nabi sudah tahu. Nabi sudah dibawa untuk melihat ke dalam syurga. Nabi sudah dibawa melihat ke dalam neraka. Dia tengok, tahu siapa yang masuk sana, atau jenis apa, jenis yang masuk sana. Dan dia telah melihat keadaan kita. Dan dia merasa sangat sedih. Dia tahu kita menderita, tetapi dia lebih menderita lagi. Seorang ayah misalnya, bila dia tengok, dia tahu anak dia menuju kepada kehancuran. Apa perasaan ayah itu? Apa perasaan ibu itu kalau dia tahu anak itu dalam bahaya? Nabi lebih tahu keadaan kita daripada ayah kita tahu keadaan kita, dan daripada ibu kita sendiri tahu keadaan kita. Nabi ada ilmu itu, dan dia merasakan sangat-sangat akan penderitaan yang kita alami. Ini Allah sendiri sudah katakan itu. Laqad ja'akum rasulun azizun ma'anittum harisun alaikum, sangat-sangat menginginkan, dalam diri dia sangat-sangat menginginkan keselamatan bagi kita semua, sangat-sangat menginginkan kebahagiaan bagi kita semua, sangat-sangat menginginkan bagi kita semua masuk surga, sangat-sangat menginginkan bagi kita terpelihara daripada neraka. Tetapi seolah-olah kita yang tak nak masuk surga. Nabi tak kata tidak ada orang, semua orang tu boleh masuk surga, melainkan orang yang enggan masuk surga. Mana kata ada orang
Dan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya. Bagi amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman, ya. Jadi wajarlah, sangat wajarlah, ya. Kalau sifat Nabi itu sangat wajarlah kita membalasnya, ya, dengan mengingatinya, mengasihinya, ya, mentaatinya, mengikut sunnahnya, mengikut petunjuknya, ya. Membanyakkan salawat, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa fahhimna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil warzuqna jami'an fahman وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لفوز النجاح في الأمور كلها ya Allah. Berikanlah kami pemahaman orang-orang yang bijak. Jadikan kami berilmu dalam agama. Berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Kurniakan kami sekalian pemahaman para nabi, daya hafal para rasul, dan ilham para malaikat. Ya Allah, berikan kami manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Ya Allah, berikan kami taufik agar beruntung dan selamat dalam segala urusan kami. Ya Allah, kami juga meminta pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami yang menghadapi masalah-masalah berbagai penyakit dan kesusahan. Sembuhkanlah penyakit mereka. Bantulah mereka ya Syafi. Bantulah mereka ya Syafi. Bantulah mereka ya Syafi. Kami juga memohon pertolongan bagi anak-anak kami yang akan menduduki mengambil peperiksaan SPM dan sebagainya, dan juga ujian-ujian lain. Bantulah mereka ya Allah dalam menuntut ilmu yang Kau redai. Terangkan hati-hati mereka. Peliharalah mereka dalam iman dan takwa, dan jadikanlah mereka orang-orang yang berilmu yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.